Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat nak dengarkan cerita Abang kali ni. Tapi hari ni 3 cerita, tiga-tiga memang power. Abang cuba sampaikan sebaiknya, yang sebaik-baik mungkin supaya terus meresap dekat dalam hati. Cerita-cerita pengalaman yang orang hantar pada Abang untuk pengajaran dan iktibar kita semua. Jadi tak nak lengah-lengah lagi dah. Kita teruslah doa. Semoga Allah panjangkan umur. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat, dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita. Amin. Jadi tanpa membuang masa, Abang akan mulakan 3 pengalaman daripada 3 orang yang berbeza dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita ni berlaku pada tahun 1990-an, tapi dia tak beritahu secara tepat kat mana dia punya tarikh sebenarnya, tapi 1990-an lah macam tu. Waktu tu Shidi masih berumur tingkatan 1 dan kisah ini berlaku dekat Perak. Dekat daerah mana tak pula dia beritahu, cuma dia beritahu dekat Perak. Ceritanya, Shidi dia ada 2 nenek. Dia ni daripada nenek yang pertama. Dah bila kata 2 nenek ni, senang cerita, nenek pertama dengan nenek kedua memang tak ngam. Walaupun masa atuk dia hidup, 2 nenek ni ngam, tapi bila atuk dia meninggal, 2 nenek ni tak ngam. Biasalah Sidi kata, ada yang kata puncanya daripada nenek muda. Keluarga nenek muda cakap puncanya daripada nenek tua. Tapi punca sebenar kepada cerita ni adalah tanah pusaka. Memang bahaya kalau berkaitan dengan tanah. Disebabkan tanah pusaka lah, kedua-dua keluarga nenek-nenek ni bergaduh satu sama lain. Anak nenek muda dengan anak nenek tua bergaduh. Yang kena tempias adalah cucu-cucu. Padahal cucu-cucu memang tak ada masalah. Boleh aja berkawan duduk satu kampung. Tapi nak buat macam mana bila dah nenek-nenek, mak bapak bergaduh dengan keluarga lagi satu, terpaksalah masing-masing kalau nak berkawan pun senyap-senyap. Shidi cakap bermulanya kisah ni bila nenek dia meninggal. Bila nenek dia meninggal, kejadian nak rebut-rebut tanah ni makin lama makin rancak. Lepas tu ditambah pula orang cakap, keluarga dia cakap lah, bukan orang lain. Keluarga dia cakap nenek yang kedua tu membela. Dengan kata lain, waktu dia kahwin dengan anjing bunyi. Waktu dia kahwin dengan atuk mereka, nenek ni gunakan belaan-belaannya untuk pikat pikat atuk dia orang. Atuk dia nak kahwin dengan atuk ni. Sebabnya atuk ni dekat kawasan kampung tu memang terkenal banyak tanah. Bukan orang kaya lah, jenis orang kaya. Jadi itu menjadi punca kenapa kedua nenek-nenek ni bergaduh. Anak-anak nenek dia bergaduh. Tapi keluarga nenek kedua ni nafikan yang emak dia orang ada membela. Tak ada saka-saka. Dia kata itu semua asal kejadian cinta sejati. Sebab itu dia orang kahwin. Tapi keluarga nenek pertama tak percaya. Sebenarnya benda yang diorang tuduh ni ada asasnya. Kejadian makin teruk bila nenek yang kedua meninggal dunia. Bila nenek yang kedua meninggal dunia, sejak daripada tu banyak betul peristiwa-peristiwa pelik berlaku. Yang paling banyak kena adalah keluarga Shidi sebab mak dia anak sulung. Anak sulung kepada nenek yang pertama. Jadi mak dia lah yang banyak memegang kuasa tanah-tanah pusaka tu. Jadi tanah pusaka tu menjadi rebutan. Padahal dia kata mak dia dah cukup adil bagikan ikut faraid. Tapi tak tahulah. Sebab bila dah ikut faraid, semuanya akan dapat bahagian ikut Islam. Tapi ada tetap juga yang tak puas hati. Sejak daripada itulah ada beberapa peristiwa yang dialami oleh keluarga Shidi. Pada satu hari, Shidi kalau tak silap abang, dia tolong ayah dia dekat kebun. Jadi dia kata bila dah tolong ayah dekat kebun, mak dia pada waktu tu tak ada dekat rumah, balik ke kampung. Jadi pada waktu tu dia dengan ayah dia je yang kat rumah. Dia ni pun anak yang sulung. Jadi bila ayah dia cakap, jomlah tolong ayah pergi dekat berkebun dekat kebun. Macam pelik ayat tu. Berkebun lah. Pergi kebun. Jadi Shidi ni pun tak ada masalah. Dia memang anak yang baik. Dia ikut je lah. Dah menjadi kebiasaan bila diorang nak pergi kebun, diorang masak sendiri.
tak beli kat kedai. Jadi pagi tu sebelum subuh masuk, bapak dia dah greng siap buat nasi goreng untuk bawa bekalan waktu diorang dekat kebun nanti. Kena pula dengan air kopi 1 termos. Jadi bila bapak dia siapkan makanan, diorang habis sembahyang subuh, pergilah ke kebun, menoreh, buatlah aktiviti-aktiviti kebun lain. Pada waktu nak makan, tengah-tengah nak makan tu, tiba-tiba diorang buka bekal, punyalah diorang terkejut. Nasi yang ada dalam bekalan tu dah bercampur dengan kaca. Itu pun mujur. Waktu tu si ayah buka bekalan, dia belik nasi tu macam pelik. Waktu tu Syidi dah masuk mulut dah ni. Tapi ayah dia tepes tangan dia. Jangan makan dulu. Jadi ayah dia tengok, kenapa ada kaca dalam bekal makanan kita. Jadi Syidi cakap mungkin botol kicap punya mulut ke ataupun botol sos punya mulut, masa abah masak-masak tu termasuk kaca sekali dalam kuali. Bapak dia kata mustahil. Jadi benda tu dia orang pendam dulu, tak nak cerita dekat orang dulu, tapi tak jadi makan. Semujur Tuhan nak tolong kan. Itu pun berkat waktu nak makan tu bapak dia mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Memang betul lah Tuhan tolong, Allah tolong, nunjukkan dekat bekalan tu ada kaca, mujur tak makan. Dan benda tu bukan stop dekat situ je, berterusan untuk hari yang kedua. Masak macam biasa, mak tak ada, balik kampung masak macam biasa, pergi kebun buka bekas nasi. Kali tu ada pula kaca, tapi dia punya struktur dia lebih halus. Itu kalau termakan tu memang koyak anak tekak ni. Dia kata, oh tak boleh jadi dah, lain macam. Kata bapak dia, ni tak boleh jadi, ini memang perlu dibenteras cepat. Jadi bila diorang balik semula ke rumah, si bapak ni pergilah tanya dengan keluarga tu, kenapa, adakah korang buat macam ni? Kita ni kan adik-beradik, lain mak je, bapak sama, ben sama. Jawapan diorang adalah, berani buat, berani tanggung. Gila. Jadi bapak dah kata, lain macam ni, ini memang keluarga yang tak boleh nak dibawa keluarga, walaupun sedarah daging, tapi tetap juga ada sifat-sifat macam tu kan, disebabkan tanah lah, disebabkan tanah pusaka. Jadi dia kata dua modus operandi, dah cakap Inggeris sikit, dua cara diorang cuba untuk bunuh keluarga Sidi tak berjaya pada satu malam. Waktu tu mak dia masih lagi belum balik lagi, masih lagi ada kat kampung. Waktu tu kan tak ada handset, nak telefonnya susah kan. Jadi malam tu entah macam mana, dia kata cuaca panas betul, berpeluh-peluh malam tu. Jadi bapak dia kata, jomlah Sidi, kita tidur dekat ruang tamu lah. Dia kata kat ruang tamu ada kipas, kuat sikit gitu. Jadi diorang pun tidurlah kat ruang tamu. Tengah-tengah tidur dekat ruang tamu, yang ni memang paling seramnya. Tengah-tengah tidur dekat ruang tamu, tiba-tiba diorang dengar sekeliling rumah macam ada kuku panjang yang tarik itu, yang bunyi krek tu sekeliling rumah. Pada waktu tu Syedi kata dia dah tertidur sebenarnya, tapi bila dengar macam tu dia macam walaupun tak buka mata, dia tak buka mata waktu tu, dia macam bunyi apa tu, tapi nak buka mata ni berat ni. Dia kata bukan dia takut, dia cuma tak nak benda tu yelah nampak tiba-tiba kan. Selepas bunyi kuku yang mencakar dinding tu, diam. Lepas bunyi tu diam, tak ada bunyi apa, senyap aja. Waktu tu Sidi dah nak buka mata lah, nak tengok lah keadaan keliling. Dia kata waktu dia nak buka mata, tiba-tiba dekat kepala dia dengan bapak dia ada bunyi nafas yang kuat. Macam tu lebih kurang. Abang tak boleh buat lakonan lebih-lebih. Sekarang pukul 1:30 pagi. Kalau buat lakonan lebih-lebih kan bahaya. Jadi dia kata dengar bunyi orang bernapas. Bernapas makin lama makin kasar. Makin lama makin kasar. Dia yang boleh buat adalah cuba patahkan jari bapak dia. Bukan patahkan, maksudnya dia cuba lipat jari bapak dia supaya moga-moga bapak dia sedar dan bapak dia akan berbuat sesuatu lah. Tapi apa yang dia dapat adalah bapak dia lipat jari dia balik. Dengan kata lain, sebenarnya bapak dia sedar, bapak dia tak tidur. Jadi bila dengan dia macam tu, dia rasa lega, bapak dia tak tidur. Tapi bunyi nafas tu semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Buatkan diorang betul-betul rasa
dia rasa takut, tapi bapa dia mungkin waktu tu rasa meluat dengan bunyi itu. Bapa dia buka mata, Allahu Akbar. Bapa dia bangun, terus senyap bunyi nafas tu. Dan bunyi nafas tu ada dekat luar rumah. Bapa dia cakap apa? Sidi, ambilkan air ayah satu gayung. Dia tanya juga, ayah nak buat apa air satu gayung? Ayah nak pagar rumah. Dia kata, rumah kita mungkin pagarnya dah roboh. Jadi ada orang hantar, tak boleh nak tepes. Terpaksa benda tu masuk kacau kita. Jadi Sidi ni pergilah, dia kata, dia pergi kat dapur, pergi ambil air, satu gayung. Lepas tu dia bagi pada bapak dia. Bapak tu terus keluar daripada rumah dan bapak dia terus mulakan upacara untuk memagar rumah. Bila bapak dia pagar rumah, waktu tu dia kata habis bapak dia pagar rumah, bapak dia masuk dalam rumah balik dengan bunyi orang menangis. Lepas menangis diikuti dengan gelak, dan selepas bunyi gelak, tak payah abang lakonkan kat sini, memang tak elok untuk lakonkan tengah malam ni. Lepas bunyi orang gelak, bunyi burung. Sedang pula bang. Macam tu. 3 kali bunyi barulah hilang. Sejak daripada tu diorang terpaksa panggil ustaz setiap minggu untuk tawar-tawarkan kat rumah. Yang selalu tak sedar memang mak dia. Sikit-sikit tombang, sikit-sikit tombang. Bila ustaz tanya tu siapa yang hantar, benda tu cakap tuan dia hantar. Bila selidik-selidik, tuannya adalah keluarga belah sana. Tapi sebenarnya kata Sidi, ada benda yang dia tak faham. Sama ada yang datang tu adalah saka kepada nenek tiri dia ataupun keluarga nenek tiri dia, hantar pada keluarga dia semata-mata nak menghancurkan keharmonian. Masih tak terungkap sampai sekarang, dan hal tanah tu sampai sekarang tak lepas. Sampai sekarang tak beres sebabnya tak puas hati dengan apa yang Faraid buat. Faraid agih-agihkan. Dia orang tak puas hati. Cerita yang kedua disampaikan oleh Yusof berlaku dekat satu tapak perkemahan, kalau tak silap abang, dekat Sungai Jin. Kalau ada siapa-siapa tahu kat mana lokasinya Sungai Jin, nanti beritahu abang lah dekat bawah. Abang tak sempat nak Google. Dia kata pada waktu tu Yusof bertindak sebagai seorang pengiring rombongan untuk perkemahan. Perkemahan pada waktu tu ada satu agensi kerajaan lah. Dia kata dia ni pula jenis yang pengiring, guard lah. Jadi dia kata ada satu agensi kerajaan hantarlah sekumpulan manusia 30 orang pergi dekat Sungai Jin untuk buat perkemahan membina jati diri. Jadi Yusof antara 5 orang yang ditugaskan untuk buat aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan jati diri sewaktu ahli-ahli 30 orang ni berkemah dekat situ. Bila sampai-sampai dekat satu tempat perkemahan, kata Yusof, tugas pertama yang diorang kena buat adalah cek keseluruhan kawasan, termasuk trek-trek yang akan digunakan dalam aktiviti. Paling penting, trek yang nak digunakan untuk mencari burung hantu ataupun menguji keberanian. Sebab kedua-dua aktiviti ni dibuat pada waktu malam. Jadi nak tengok betul-betul adakah trek tu selesa, bagus dan tak menyusahkan peserta. Tapi yang jadi tak bestnya ialah pada hari diorang sampai dekat Sungai Jin pada waktu tu pukul 11 malam. Nak tak nak, dia orang kena cek juga malam tu. Sebabnya besok dah nak mula aktiviti. Bila mana kalanya nak cek, kena juga cek malam tu. Jadi Yusof dengan 5 orang kawan dia ni pergilah cek setiap trek yang digunakan untuk aktiviti esok dan lusanya. Dan dalam banyak-banyak tempat dia orang pilih tempat untuk, dia orang pilih untuk cek kawasan yang akan digunakan untuk aktiviti menguji keberanian adalah tempat terakhir diorang cek. Sebabnya diorang dah ada perasaan tak sedap. Sebab setiap kali diorang pergi tapak perkemahan, diorang dah boleh rasa tau. Dah banyak kali kan berkemah ni. Jadi dah boleh rasa. Waktu diorang sampai tapak perkemahan tu, lebih kurang pukul 11 malam, hati dah tak sedap dah, dia kata. Jadi diorang berpakat, kita boleh cek semua tempat. Tempat terakhir kita cek adalah tempat yang kita gunakan untuk aktiviti burung hantu. Jadi diorang semua setuju, 5-5 ni semua setuju. Jadi diorang pun cek. Yang peserta lain dah tergolek dan tidur, dah penat kan. Sebab dia kata tapak perkemahan tu masuk ke dalam hutan sikit. Dekat Sungai Jin, abang tak tahulah Sungai Jin tu mana. Jadi dia kata ada yang lain semua dah tergolek, pasang kemah semua dah tergolek dah tidur masing-masing dekat dalam kemah.
Dia orang ni pergi cek, tak ada masalah. Tapi bila dia orang cek track yang digunakan untuk esok malamnya, ada satu benda yang tak kena, iaitu di kawasan rumpun buluh. Dalam aktiviti itu, setiap peserta akan melalui satu trek dan dekat sepanjang jalan trek tu ada satu rumpun buluh, dan kedudukan rumpun buluh tu agak menyeramkan sebab dia punya rumpun buluh tu besar dan dia melentuh ke jalan. Dia punya daun tu melentuh ke jalan tempat trek tu. Jadi waktu Yusuf kata waktu dia sampai dekat buluh tu, dia pandang kawan dia pandang dia. Memang ada yang tak kena. Mungkin Allah tak bukakan hijab tu. Allah tak bagi hijab tu terbuka. Tapi sebagai manusia kita boleh rasa Allah bagi kelebihan untuk rasa benda lain ada dengan kita. Jadi bila dah macam tu, dia orang kata tak apa. Esok dia kata kita buat aktiviti macam biasa, cuma kita lencongkan sikit jalan. Kita tak lalu betul-betul sebelah rumpun buluh tu, tapi kita lalu kona sikit, jauh sikit. Jadi bila besok paginya dia orang buatlah aktiviti dungdang semua, sampailah ke aktiviti menguji keberanian di malam harinya. Kumpulan 30 orang dibahagi kepada beberapa kumpulan kecil. Satu kumpulan kecil 5 orang. Abang cakap 5 ekor, ingat kambing ya. 5 orang. Jadi dia kata malam tu aktiviti setiap grup akan dilepaskan satu persatu untuk mengelakkan grup-grupnya bertembung. Lupa abang nak cerita, pokok buluh yang tumbuh dekat kawasan trek nak lalu tu terletak dekat sebelah sungai. Jadi boleh dengar bunyi sungai, boleh nampak aliran sungai daripada kawasan pokok buluh tu. Ceritanya dia kata malam tu kumpulan pertama dilepaskan. Selepas 1 jam kumpulan pertama dilepaskan, kumpulan kedua dilepaskan. Selepas 1 jam seterusnya, kumpulan ketiga dilepaskan. Akhirnya semua kumpulan pun dilepaskan. Bila mereka diminta untuk berkumpul dekat tapak perkumpulan, baru dia orang perasan kumpulan satu tak ada. Padahal kumpulan satu yang mula-mula sampai kan? Mula-mula masuk kan? Tapi kumpulan satu tak ada. Tunggulah ni, tunggu. Tak berani nak masuknya. Dia kata bukanlah tak berani, tapi takut kalau sebenarnya diorang ni ada dekat dalam trek tu, cuma tak jumpa jalan. Malam kan, jurulatih pun takut juga dia kata. Jadi tunggu lebih kurang setengah jam, barulah kumpulan pertama keluar, tapi dengan keadaan muka yang masing-masing macam tertelan garpu. Maksudnya muka yang seram lah. Masing-masing muka cuak je. Muka besar-besar matanya, muka pucat-pucatnya. Dah tak nampak dah yang kakak-kakak lipstick, dah tak nampak lipstick dah. Dia kata sebelum masuk tu memang kakak-kakak tu semua nampak lipstick. Dia orang kata kalau pakai lipstick tebal-tebal nanti dalam gelap nampak. Ingat lampu suluh. Tapi pada waktu tu kumpulan satu yang kakak-kakak tu semua dah tak ada lipstick dah. Yang lelaki-lelaki semua dah huru-hara dah muka. Macam dah hilang bel krim kat kepala. Tapi tak apa. Diorang pun diminta untuk berehat. Bila besoknya sebelum diorang balik, diorang dikumpulkan semula dekat satu kawasan dewan. Dan kumpulan satu diminta untuk bercerita apa sebenarnya yang berlaku. Sebenarnya Yusuf kata, diorang fikir, diorang minta kumpulan satu untuk bercerita sebab diorang yakin kumpulan satu hanya tersesat biasa. Sebab mungkin ada trek yang diorang tak nampak. Gelap kan, aktiviti itu kan dibuat dalam gelap. Tapi tak sangka kumpulan satu sampaikan satu cerita yang cukup luar biasa. Kumpulan satu cakap, waktu diorang lalu dekat kawasan rumpun buluh tu, lalu kat tepi sungai tu, dalam gelap-gelap, diorang nampak ada seorang pakcik tengah memancing. Lepas tu, adalah gatal-gatal ahli kumpulan tu, adalah di kalangan kakak-kakak tu, cik, mancing ke tengah malam, nampak ke ikan? Tegur macam tu, memang mencari naas lah namanya. Lepas tu, bila diorang tegur, pakcik tu tak menoleh pun, dan bila tengok pakcik tu keadaannya pelik, maksudnya dengan baju, dengan rambut dia, dengan pancing yang gunakan pun memang pelik, baru diorang sedar diorang dah tersalah langkah. Diorang dah tertegur sesuatu yang tak sepatutnya diorang tegur. Dan akhirnya diorang pun cuba untuk cepatkan langkah. Tapi setiap kali diorang cuba lalu keluar daripada kawasan tu, diorang akan patah balik ke tempat diorang jumpa pakcik tu. Dan diorang nampak pakcik tu memancing.
Kalau abang dah tak tahulah, memang azan lah. Dia kata pada waktu tu tak terfikir nak azan, tak terfikir nak selawat, sebab diorang fikir kalaulah makhluk alam sebelah tu bentuknya mungkin macam asap-asap, macam kepul-kepul udara, macam tu. Tapi yang dia nampak pada waktu ni adalah betul-betul pakcik. Jadi diorang tak sangka pakcik tu sebenarnya bukan pakcik. Dan yang paling sakit hatinya dia kata, yang paling takutnya, setiap kali diorang hampir nak jumpa jalan keluar, akan ada seekor monyet, beruk yang macam gorila tu melintas jalan. Bila lintas jalan, dia akan lupa jalan, dia akan tak macam mana, dia akan patah balik ke rumpun buluh. Jadi mujurlah pada waktu peristiwa tu berulang-ulang balik. Seorang kakak tu dah melalak-lalak dah, dia kata. Dah menangis-nangis dah. Kesedihan dia. Yelah, takut penat lagi macam tu. Jadi akhirnya dia jumpa juga jalan keluar selepas setengah jam. Akhirnya, Alhamdulillah. Itu pun agaknya semua dah berdoa dalam hati. Jadi bila dengar cerita yang disampaikan oleh kumpulan satu, semua tenganga, termasuk Yusof. Yusof kata inilah pertama kali dia alami satu kumpulan yang sengaja menegur dan akhirnya mendapat balasan. Hati-hati, kalau dalam hutan jangan tegur apa-apa. Untuk cerita yang ketiga, sebelum abang mulakan, abang minta maaf dulu. Cerita ni pasal burung wak-wak. Abang rasa burung wak-wak ni macam burung puyuh kot. Dia jenis yang berlari atas tanah. Maksudnya dia bukan jenis yang terbang. Minta maaf kalau abang salah. Sebabnya cara dia bercerita kali ini macam seolah-olah berlaku dekat atas tanah. Maksudnya bukanlah dekat udara. Cerita dia macam ni. Yang sampaikan cerita ni abang melalui email namanya Ahboy. Nama samaran, dia kata minta digunakan nama Ahboy. Berlaku dekat Pekan Pahang. Cerita ni pada satu hari tu, diorang ni ada beberapa. Ahboy dengan kawan-kawan dia ni memang cadang-cadang nak cari burung wak-wak. Tak cari banyak pun, dia kata dapat 5 pun jadilah nak buat masak-masak gulai. Sebab dia kata burung wak-wak yang liar ni memang sedap pemain. Jadi diorang pun tetapkan masa, tetapkan tarikh, ramai-ramai dah diorang pergi, lebih kurang 5 orang. Pergilah dekat satu lokasi yang dikatakan menjadi lubuk burung wak-wak. Kat situ orang kata kalau tangkap wak-wak memang jumpa. Wak sangat dia punya, banyak burung je. Jadi diorang pun dah set sampai. Nak cari burung wak-wak ni memang bukan waktu siang, waktu malam. Dan burung wak-wak ni akan datang kalau kita pandai panggil dia. Kalau tak silap abang, ikut daripada cerita tu, dia panggil melalui macam seruling kan? Seruling. Dia pakai seruling dia sendiri, ataupun dia pakai dia punya whistle dia sendiri. Dia ada sesuatu lah cara nak memanggil. Tapi dia cakap dalam email tu memanggil dia lah. Jadi bila sampai dekat tempat kejadian, dia orang pun bentangkanlah jaring. Lepas bentangkan jaring, mulalah panggil, duduk kat tepi dalam gelap. Tutut. Agaknya lah dia panggil burung tu. Seekor burung sampai, tup masuk dekat dalam sangkan, ambil letak dekat dalam bekas. Lepas tu burung kedua sampai, burung ketiga sampai, burung keempat sampai, burung kelima pun sampai. Bila dah sampai burung kelima, Aboy cakap, jomlah kita balik. Kalau nak elakkan, nak tunggu lagi, sebab kita dah janji nak 5 je kan. Tapi dia orang kata, gairah lah bila tengok sampai 5 kali burung, kejap dia dah dapat. Jadi ada yang cadangkan, apa kata kita ni tunggu seekor je lagi burung. Senang nak bagi-bagikan. Jadi kalau 6 ekor tu nak bagi seorang 2, senang lah dia kata. Ataupun seekor setengah, senang. Tapi Aboy kata dah tak sedap hati dah. Dia kata sebab janjinya 5 ekor. Sebab selalu kalau masuk hutan itulah, kalau janji 5 ekor lah. Janganlah lebih-lebih. Kalau lebih-lebih nanti takut. Kadang-kadang burung-burung ni ataupun ayam-ayam hutan ni kepunyaan ada alam sebelah tau. Dia orang bela. Macam kita lah bela ayam. Tiba-tiba ayam kita ada orang nak. Kita bagilah cukup 5 ekor. Lebih-lebih pula orang ni. Macam tu lah alam sebelah juga. Jadi ceritanya, diorang pun tak jadi balik, duduklah semula dekat posisi masing-masing, tunggu burung yang ke-6. Tunggu, makan masa 1 jam juga burung yang ke-6 tu nak datang. Bila burung ke-6 tu nak datang, sampai je masuk dalam jaring, akhirnya diorang tangkap. Tapi pada waktu tu, burung yang sampai tu adalah burung yang tak berapa nak cukup sifatnya. Maksudnya dia tercedera pada waktu tu. Untuk mengelakkan burung tu jadi bangkai,
lupa maknanya itu. Siapa-siapa yang bukan Islam, orang Islam tak boleh makan yang binatang yang tidak disembelih, kena disembelih baru boleh makan. Jadi untuk mengelakkan daripada burung tu mati, rugi, diorang pun ambil burung tu, tegangkan leher dia, sembelih, bismillahirrahmanirrahim, sembelih. Darah menitik-nitik. Tapi yang peliknya dia kata, burung tu kecil je, macam besar tapak tangan je. Dia punya darah lebih daripada 2 baldi. Banyak kan? Dia kata bersepah-sepah darah tu. Tak mana-mana darah ni datang. Ini betul kita sembelih burung kan, burung lain kita sembelih ni, kata makhluk alam. Iyalah kadang-kadang orang menyamar, benda menyamar kan. Ini menyamar ke apa ni? Jadi diorang pun dah rasa cuak. Dia pun ambil basuh burung tu, diorang pun bungkus-bungkus. Baru je nak balik, tiba-tiba diorang dengar berdebuk. Satu bunyi benda jatuh dekat tempat darah-darah tadi terpercik. Bila masing-masing pandang ke tempat tu, rupanya ada satu kepala yang rambutnya panjang, tengah jilat semua darah-darah yang ada. Waktu tu dia kata, dah terlupa barang yang ada dekat tangan, dicempaknya barang tu, masing-masing lari pergi dekat motor. Dia kata walaupun jaraknya daripada tempat tu nak ke motor tu agak jauh, merentas beberapa kawasan belukar, tapi dah tak peduli dah. Memang jalan lari. Sampai dekat situ, start motor, zoom pergi. Balik. Motor, abang rasa motor. Puk balik. Untuk mengelakkan daripada, tiba-tiba benda tu, kepala tu datang kat kita, nak jilat kita pula. Tak ke huru-hara. Walaupun kita tak adalah darah kan. Dia macam, takkanlah nak jilat kita. Seram lah kan. Jadi dia orang terus balik, dah tak jumpa lah. Bertobatlah hum lah, kata Ustaz Kazim kan. Tobatlah. Memang lepas tu tak pergilah ke kawasan tu untuk cari burung wak-wak. Dan selepas tu kalau kata set kan nak cari 5 ekor, 5 ekor je. Set nak cari 20 ekor, 20 ekor lah. Tak pernah lebih lagi lepas tu. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Ceritanya menarik kan? Abang suka betul kalau cerita-cerita yang pertama tanah pusaka, lepas tu pergi ada burung wak-wak lah pula, lepas tu pergi camping. Walaupun banyak kali juga abang cerita pasal tanah, pasal camping, pasal hutan, tapi pengalaman-pengalaman ni tak pernah ada yang sama. Tak pernah ada yang betul-betul sama. Dia mesti ada dia punya bezanya. Ada kurang, ada lebihnya untuk pengajaran kita semua kan. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan kali ini. Sekarang ni pukul 1.41 pagi. Abang harap semuanya dapat terhibur dengan cerita yang abang sampaikan. Terima kasih yang membeli sambal laranya kat Perapan Sate. Abang minta maaf sangat-sangat. Perapan Sate dan sambal lara tak dapat tembus Singapura lagi. Sebab ada banyak prosedur yang perlu dilakukan. Minta maaf sagi-sagi. Nanti mungkinlah kalau datang Malaysia nanti bolehlah abang pas-paskan insya-Allah nanti kan. Terima kasih sekali lagi, hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.